Skema atau kes penipuan dan skam di Malaysia. Skema merupakan salah satu penipuan di internet di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan dari mangsa dengan janji-janji manis. Skam juga melibatkan kerugian RM1. Memang tidak diakui ramai yang pernah menjadi mangsa skamer. Punca berlakunya kes skamer adalah disebabkan oleh pemilihan mangsa yang tepat, kurang kesedaran hal semasa, penipu sendiri semakin membijak. Cara untuk mengelakkannya adalah dengan memastikan laman web tersebut ada sistem jaminan. Lebih baik berjumpa daripada bank-in online. Berhati-hati dengan pembeli dari luar negara. So, saya ada post dekat Facebook dan Instagram di mana dekat Facebook saya telah menyatakan punca dan langkah untuk mengelakkan kes penipuan skam ini berleluasan. Dan saya juga ada minta pendapat rakan-rakan yang lain di mana mereka sangat bersetuju dengan apa yang saya nyatakan di atas. Dan ada yang memberi nasihat bahawa kita hendaklah lebih berhati-hati. Kesimpulannya, semua pihak haruslah memainkan peranan bagi mengelakkan kes penipuan dan skam cepat kaya di Malaysia. Selamat sejahtera kepada Puan Yuniza dan rakan-rakan sekalian. Saya mahasiswa anak lelaki Megan Azlan daripada Kumpulan 9 ingin membentangkan tentang isu rasuah di Malaysia. Pengenalan rasuah. Rasuah merupakan suatu jenayah atau kesalahan undang-undang di mana seseorang mendapat kebebasan, kontrak atau keistimewaan daripada pihak berkuasa. Kesan rasuah terhadap negara. Menjejaskan imej dan kredibiliti negara, menyebabkan pentadbiran negara menjadi lemah dan huru-hara, melahirkan pegawai yang tidak amanah. Faktor mengambil rasuah. Kelemahan peribadi seseorang, kurang didikan agama, kelemahan kepimpinan, faktor perkembangan modernisasi, faktor sosial dan budaya. Ini adalah isu-isu rasuah semasa di Malaysia. Statistik tangkapan rasuah bagi tahun 2020 adalah jumlah keseluruhan ialah 998 kes. Pihak yang paling korup membuat rasuah di Malaysia adalah ini adalah peratusan berdasarkan responden daripada netizen kita. Langkah mengatasi masalah rasuah. Penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran rasuah, penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, penerahan nilai murni di sekolah, pendidikan Islam dan pendidikan moral, didikan agama yang mencukupi sejak kecil lagi. Kesimpulannya ialah semua lapisan masyarakat perlu berganding bahu bagi membanteras gejala rasuah ini agar imej negara kita sentiasa bersih dari gejala rasuah. Hal ini juga akan menjadikan ekonomi negara kita bertambah maju tanpa rasuah. Salam sejahtera, saya Suresh Kumar anak lelaki Balakrishnan dari Kumpulan 9. Saya ingin membentangkan tajuk iaitu rakyat hilang pekerjaan disebabkan COVID-19. Kesan COVID-19 menyebabkan kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan juga dijangka meningkat 50% kepada 200% tahun ke tahun bagi setiap suku pada 2020. Banyak perniagaan dan syarikat terpaksa menutup operasi disebabkan pandemik COVID-19. Kemudian jumlah rakyat kehilangan pekerjaan ialah sebanyak 800,000 rakyat hilang pekerjaan sejak COVID-19 melanda di negara kita. Tindakan yang perlu diambil oleh rakyat. Tidak berputus asa, beryakin mencari pekerjaan yang baru di platform online ataupun mencari kerja sambilan seperti part-time. Tindakan yang perlu diambil oleh kerajaan. Kerajaan perlu memberi peluang bekerja kepada rakyat yang hilang pekerjaan. Memberi bantuan kewangan kepada setiap anggota keluarga. Sesiapa yang hilang kerja, kerajaan perlu membantu mereka dari segi kewangan untuk menghadapi keadaan sukar. Membenarkan rakyat untuk mengeluarkan wang KWSP. Supaya rakyat boleh mewujudkan perniagaan sendiri, rakyat juga boleh invest atau melabur sedikit wang dan mendapatkan pulangan lebih banyak. Kesimpulan, pekerjaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dijangka. Apabila diberhentikan kerja, usaha rakyat terlalu berasa kecewa dan putus asa. Setiap rakyat mestilah sentiasa berfikiran positif, jadikan ia sebagai titik permulaan bagi memulakan kehidupan baru yang lebih baik. Rezeki ada di mana-mana. Yang penting ialah setiap rakyat haruslah sentiasa berusaha untuk mencari pekerjaan yang lebih baik demi meneruskan kelangsungan hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang kebebasan bersuara.
So, maksud kebebasan bersuara ialah masyarakat dapat memberi pendapat atau pandangan mereka tentang sesuatu isu. Selalunya, masyarakat mengolahkan pandangan mereka melalui perhimpunan, sosial media dan temu ramah. Antara kelebihan kebebasan bersuara ialah pertama, menyatakan hak satu bangsa, menjaga negara yang produktif dan hak mendapat maklumat dan kebenaran. So, seterusnya kesan penyalahgunaan hak bersuara. So, yang pertama kita akan dapat keretakan perkauman, pergaduhan dan peperangan, mengganggu keamanan dan gangguan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah antaranya undang-undang yang menyokong hak bersuara. So, kepentingan kebebasan bersuara ni ialah boleh membolehkan pernyataan kebenaran, memberikan kepuasan kepada individu dan membangunkan masyarakat demokrasi. Soalan sekali, hak kebebasan bersuara ni perlu sebab masyarakat dapat memberi pandangan dan cadangan tentang satu isu. So, selain itu, kebebasan bersuara itu perlu supaya mendapat baik kepada pentadbiran negara dan lain sekali hak individu atau masyarakat dapat diketengahkan melalui kebebasan bersuara. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hafika binti Yahya dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk Anxiety Disorder. Apa itu Anxiety Disorder? Anxiety Disorder ini dikenali sebagai gangguan bimbangan, iaitu keadaan psikik yang berada dalam ketakutan dan kebimbangan yang kronik. Perkara ini membuatkan si pesakit berasa cemas dan takut secara berlebihan. Terdapat beberapa jenis anxiety disorder, iaitu fobia, kecelaruan keresahan menyeluruh, kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres pasca trauma dan kecelaruan panik. Antara yang menjadi faktor dalam berlakunya anxiety ini adalah seperti yang berikut. Terdapat beberapa tanda yang boleh kita ketahui sama ada seorang itu mengalami anxiety disorder ataupun tidak. Dan antara tanda-tandanya ialah kerisauan sepanjang masa, otot rasa tegang dan sakit di tengkuk, jantung berdebar-debar, susah untuk tidur, sikap mudah marah, kemurungan dan rasa sedih berpanjangan, susah untuk fokus dan berpeluh-peluh. Secara amnya, rawatan bagi seorang yang mengalami penyakit anxiety ini adalah rawatan psikoterapi dan ubat. Ini adalah posting saya tentang anxiety disorder di laman Facebook. Sebagai kesimpulan, bagi yang mempunyai anxiety, mereka mungkin memerlukan sedikit masa untuk mencari rawatan yang sesuai. Sekiranya mempunyai lebih daripada satu anxiety, anda mungkin memerlukan beberapa jenis rawatan. Tapi bagi kebanyakan yang mengalami anxiety, kombinasi yang terbaik adalah ubat dan kaunseling. Dengan penjagaan dan rawatan yang betul, anda dapat belajar bagaimana cara untuk menguruskan simptom anxiety anda dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Sekarang, saya akan membincangkan mengenai pencemaran air. Saya telah memuat naik sedikit perbincangan berkaitan punca-punca pencemaran air serta beberapa kesan terhadap manusia, haiwan dan juga alam sekitar. Ini adalah beberapa contoh perbincangan yang saya telah memuat naik di halaman Facebook. Melalui perbincangan tersebut, saya mendapat beberapa maklum balas yang sangat baik. Ini merupakan beberapa maklum balas yang saya terima. Majoriti bersetuju bahawa semua lapisan masyarakat perlu bekerjasama menjaga kebersihan air. Ini adalah kerana air memainkan peranan signifikan bagi semua pihak. Salah seorang membincangkan mengenai isu air yang berlaku di Selangor yang melibatkan 1 juta penduduk yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, ada yang berpendapat supaya undang-undang dapat dikuatkuasakan bagi orang yang tidak bertanggungjawab tersebut. Secara kesimpulannya, perkara ini perlu dititikberatkan oleh semua pihak mahupun kerajaan mulai sekarang agar masalah ini dapat dielakkan dengan lebih cepat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nabila binti Zakaria dari kumpulan 9. Saya ingin membentangkan tajuk isu perpaduan iaitu harmonika hubungan masyarakat pelbagai kaum. Seterusnya, di sini semua orang mengetahui di Malaysia terdapat masyarakat iaitu terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan agama. Terdapat cabaran kemajmukan sosial iaitu dari segi membentuk keharmonian, keamanan dan interaksi positif antara kaum, agama dan budaya.
Dengan itu, Malaysia adalah sebagai negara moden dan berusaha memposisikan sebagai negara maju. Tetapi terdapat pelbagai krisis berbentuk pendinasan iaitu dari segi ekonomi, politik dan sosial. Sebagai contoh krisis ekonomi sekarang, ialah negara Malaysia dilanda virus COVID-19. Dengan itu, terdapat premis perniagaan terpaksa ditutup. Kenapa masyarakat perlu peka untuk mengharmonikan hubungan masyarakat antara pelbagai kaum? Ini kerana untuk mencapai status kemajuan dalam merealisasikan wawasan kemakmuran bersama iaitu WKB pada tahun 2030 akan datang. Dengan itu juga untuk meningkatkan kesedaran tentang penting keharmonian agama dan perpaduan sosial. Masyarakat haruslah mewujudkan sebuah masyarakat yang saksama dan adil. Sekarang, satu dunia digemparkan dengan wabak penyakit kritikal yang dikesan di Wuhan, China, iaitu wabak COVID-19 dan Malaysia juga turut terkesan dengan wabak tersebut. Dengan itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi terdapat rakyat Malaysia mula membanjiri Terminal Bas Selatan iaitu TBS untuk pulang ke halaman kampung masing-masing. Dengan itu, kerajaan mengarahkan rakyat untuk kekal di rumah dan mengurangkan pergerakan selama 14 hari dan kerajaan mengingatkan rakyat perlu menjaga kebersihan diri sebagai langkah pencegahan daripada wabak COVID-19 itu. Seterusnya adalah langkah perpaduan masyarakat ketika wabak COVID-19. Masyarakat Malaysia perlulah bertolak ansur dalam saranan kerajaan yang telah ditetapkan daripada terus merebak virus COVID-19 tersebut. Selain itu, menghulurkan bantuan kepada golongan terkesan seperti kehilangan pekerjaan tanpa mengira latar belakang masing-masing adalah langkah perpaduan masyarakat juga. Selain itu, menjaga kebajikan jiran tetangga dan saudara mara terdekat dengan bertanya khabar dan bersikap prihatin terhadap apa yang berlaku dalam lingkungan kenalan masing-masing. Di sini, saya telah menyiarkan artikel tentang isu perpaduan iaitu harmonika hubungan masyarakat pelbagai kaum di laman sosial saya iaitu Facebook. Terdapat maklum balas dari orang ramai iaitu bahawa mereka setuju masyarakat Malaysia perlulah mempunyai kesedaran untuk bersatu padu mengharmonikan hubungan mereka dengan kaum masing-masing. Kesimpulan daripada tajuk harmonika hubungan masyarakat pelbagai kaum adalah masyarakat Malaysia perlulah berganding bahu untuk terus saling membantu antara satu sama lain demi memupuk perpaduan dan bertanggungjawab untuk mengharmonikan hubungan masyarakat yang berbilang maksud dan budaya di dalam negara Malaysia. Sekian, terima kasih.